Okey, alhamdulillah kita sambung. Kalau kamu tengok contoh ni, formula sebagi ni maksudnya kalau y sama dengan k, jadi dy dx dengan kosong. Ni simple je. Contoh untuk nombor 1 ni, dia macam ni tau. Kalau saya bagi kamu cari dy dx, tak payah pakai yang macam minggu lepas tu formula yang panjang tu, itu kita panggil prinsip pertama. Jadi kita buat terus pakai formula macam ni. Contoh ini yang mudah lah. Dy dx. Contoh A, saya bagi kalau y sama dengan 3 contoh. Kan? Okey, kamu tengok. Jadi dy dx dia sama dengan berapa? Dy dx dia sama dengan kosong. Kenapa? Dia bagi tahu kamu, dia sebut pembezaan, bezakan y terhadap x. Kan? Bezakan y terhadap x. Kita mana ada x kat sini. Kalau tak ada x maksudnya kosong. Tak payah beza. Simple je. Jadi kan kalau dia bagi dah macam mana persoalan pun, dia bagi contoh B, kan, y sama dengan kan, negatif 35 per dengan 8 ke. Tak ada masalah. Dia bagilah nombor macam mana pun, jawapan dia tetap dy dx dia adalah sama dengan kosong. Sebab apa? Tak ada x. Kalau tak ada x, kosong. Itu yang pertama. Okey? Boleh faham kan? Simple je ni sebenarnya. Dia sebenarnya topik ni senang, tapi biasanya pelajar akan rasa susah sebab dia tak dapat follow pada awal. Kan? Dan dalam buku teks tu dia ajar satu-satu, sangat bagus. Kamu kena follow, tapi dia soalan dia agak sukar, kadang-kadang boleh menyebabkan pelajar ni dia give up. Jangan give up, follow je pelan-pelan. InsyaAllah boleh buat perbezaan. Okey. Nombor 2, kalau dia ada X. Okay. Macam mana kalau dia ada X? Tengok. Keras. Keras. Oh, sudah. Aduh, handset ni dia off sendiri pula. Sekejap. Dia restart. Saya kena pause sekejap. Okey, yang kedua pula, dia pasal formula kalau ada X. Contoh, Y sama dengan A X kuasa N. Apa-apa kuasa lah. Jadi kat sini, dy dx dia, kalau ikut formula dia, dia bagi N ni akan pergi ke depan. Dia akan darab dengan N darab dengan A, jadi X N minus 1. Ini formula dia. Saya panggil formula ni dengan nama ringkas dia adalah darab depan tolak 1. Macam tu. Darab depan tolak 1. Okey. Apa cerita dia? Tengok. Contoh, soalan kat sini. Saya bagi kat sini untuk soalan C kat sini. Katakan Y sama dengan 20X. Contoh, 20X. Jadi 20X ni sebenarnya kalau kamu tengok, dia adalah sebenarnya 20X kuasa 1. 20X kuasa 1. Jadi apa kita buat? Kita terus buat dy dx sama dengan 1 ni pergi depan. Bila 1 pergi depan, 1 dia darab dengan 20. Tak ada efek pun sebenarnya. Tapi X kita ni akan jadi apa? 1, formula kita tolak 1. Okay? Jadi apa yang tinggal kat sini? Yang tinggal 20X kuasa kosong. Okay? Perlu tulis ke kuasa kosong? Tak payah. Jawapan dia terus dapat 20. Jadi secara ringkas yang kamu kena ingat. Kalau kita bezakan X, paling mudah kamu ingat, bezakan X, X tu hilang. Tinggal 20 je. Contoh sebagai kat satu lagi, D. Sebagai D, contoh saya ambil kat sini, Y sama dengan negatif 4X kuasa 3, nampak? Okay, jadi apa dy dx kita? Dy dx sama dengan apa? Darab depan. Kita boleh kira terus, congak terus. 3 darab negatif 4 akan dapat negatif 12. Dan X kita tolak 1 tinggal 2. Terus siap. Itu basic dia dalam formula ni. Maksudnya darab depan tolak 1. Dan yang ini adalah asas yang paling penting dalam pembezaan dengan menggunakan formula ni untuk pembezaan fungsi, apapun fungsi algebra. Okey? Boleh faham Sebagai satu lagi contoh. Contoh kita ambil contoh pecahan lah. Contoh pecahan kat sini. Okey, sebagai katakan E kat sini soalan dia. Ambil katakan Y sama dengan 2/3 X kuasa 5, nampak? Contoh. Jadi kamu terus boleh congak, nampak? Jadi apa dy dx kita?
dy dx sama dengan 5 ni bila kita pergi depan, dia tak akan efek yang benda kat bawah. Sebab darab hanya akan darab dengan pecahan nombor ke atas saja. Jadi 5 ni akan jumpa dengan 2 saja. Bila 5 jumpa dengan 2 dia akan jadi apa? 10/3. 3 tak ada efek. Okay. Kemudian apa jadi dengan 5 ni? 5 ni pun akan ditolak 1. Tinggallah X sama dengan 4. Inilah yang kita panggil sebagai asas dalam pembezaan. Boleh ke? Boleh? Cikgu, cuba cikgu buat sebelah-sebelah antara yang prinsip first dengan yang simplify punya version. Oh, yang ni dengan prinsip first. Okey. Cuma kalau prinsip first, soalan kamu tak boleh buatlah sampai kuasa 5 menangis. Sebab tu dia keluar formula. Nampak? Kan? Tapi untuk prinsip first, soalan istimewa kamu dia hanyalah sampai paling dahsyat pun kuasa 2 je. Betul? Okey, saya bagi Kita ambil Jadi kita pakai takat ni dulu Takat ni dulu. Okey, minggu lepas kita dah buat prinsip first principle kita untuk perbezaan. Contoh, saya bagi soalan lah. Soalan contoh 2. Okey. Cari dy dx dengan menggunakan prinsip pertama dan juga terbitan pertama pembezaan. Terbitan dia yang formula. Terbitan dia bagi terbitan. Terbitan tak adalah kita punya formula. Formula ni, tengok ni dia tak bagi tahu dah kata formula. Dia bagi tahu secara terbitan pertama. Prinsip pertama yang panjang tu. Contoh soalan bagi kat sini A Okey, katakan soalan dia y kita ambil sama dengan kuasa 2 lah, ambil kuasa 2 3x kuasa 2 campur dengan 4 contoh. Ini yang mudah lah. Okey. Jadi apa kaedah prinsip pertama? Yang pertama. Yang pertama, kalau kita nak pakai delta boleh, tak ada masalah. Step pertama apa? Ingat lagi. Tambah apa? Tambah delta x dan tambah juga delta y. Itu pertama. Dekat y, kita tambah dengan delta y. Okay. Dekat x, 3 buka kurungan. Sebab x yang terlibat. X akan tambah dengan delta x. Kuasa 2 letak balik. Tambah dengan 4. Itu step pertama kita. Tambah delta y, tambah delta x. Okay. Seterusnya, apa kita buat? Kita kena permudahkan dulu cerita dia kat sini. Dengan cara kita dapatkan delta y saja. Itu delta y sama dengan cara pindahkan y ke sebelah. Ini delta y sama dengan yang ini kembangkan, akan dapat x kuasa 2 tambah 2x delta x tambah dengan delta x kuasa 2. Nampak cara buat? Kalau ramai-ramai kuasa 2 kena letak dalam kurungan. Okey. Tambah dengan 4. Tolak dengan y. Siapa y? Y yang ini. Tolak dengan y. Jadi, saya boleh tulis tolak y dulu. Jadi, kau faham. Pindah y ke sebelah. Okey. Kemudian saya kembangkan. 3x kuasa 2 campur dengan 6x delta x campur dengan 3 delta x kuasa 2. Okey, habis masuk ni. Habis. Okey, tinggal campur 4. Tolak dengan y. Dua-dua ni kena tolak. Tolak 3x kuasa 2, tolak 4. Dia tolak dua-dua. Kan? Matikan apa yang patut mati. Yang tinggal adalah delta y sama dengan 6x delta x campur 3 delta x kuasa 2. Okey. Apa step ketiga untuk prinsip pertama? Step ketiga, kamu kena dapatkan delta y per delta x. Nak dapatkan benda ni, kita bahagi semua orang dengan delta x. Jadi saya terus bahagi je sini. Bahagi.
Bahagi semua orang dengan delta X. Yang tinggal apa? Yang ini tinggal 6X tambah dengan yang ini tinggal 3 delta X. Okey. Sekarang dah tinggal macam ni, kita dah boleh buat perbezaan, iaitu formula kita. Oleh sebab itu, dy dx sama dengan had delta X menghampiri kosong bagi delta Y per delta X. Ini formula dia. Okey. Jadi kita masukkan. Jadi dy dx sama dengan had delta X menghampiri kosong bagi 6X tambah 3 delta X. Kan? Nak buang had ni macam mana? Gantikan deltanya dengan kosong. Maka tinggallah 6X sahaja. Nampak? Panjang kan? Ingat lagi ni? Cikgu, saya tak faham. Tak apa, nanti tekan. Apa saya kena tengok. Minggu lepas kalau kita belajar benda ni je. Panjang cerita dia. Cikgu, yang ni cikgu guna delta X instead of H. Sama je. Semua H kita hanya letak sini H saja. Supaya tak nampak pelik delta X tu. Kan? Yang ni asas dia. Okay? Sebab tu dalam exam, kamu jangan pakai cara ni selagi tak disuruh. Selagi dia tak kata cari dy dx dengan menggunakan prinsip pertama, jangan buat cara ni. Buat cara mana? Buat cara yang kedua. Apa cara yang kedua? Kalau y sama dengan 3x kuasa 2 campur 4, apa saya ajar kamu tadi? Kan? Bila jadi macam ni, kita guna formula tadi. Yang pertama, kalau ada dua orang ni, kita kena buat dua kali lah. Yang ini kita kena bezakan. Yang ini kita pakai formula yang kedua, yang ada x. Apa jadi? Jadi dy dx sama dengan darab depan. Jadi 2 darab dengan 3 x 2 tolak 1. Ni saya tulis bagi nampak kan. Dalam exam tak payahlah tulis macam ni sekali. Okey. Tambah dengan 4. Tak ada x. Tak ada x maksudnya apa? Kosong. Terus dapat jawapan apa? 2 kali 3 6x. Sama je jawapannya. Kan? Jangan pakai yang ni. Pakai yang ni yang menyebabkan kamu alamak drop Ahmed, tak nak buat perbezaan gila. Kan? Kenapa dia putus ni? Overheating? Sudah. Sekejap. Your device is overheating. Tak tahu. Saya pun tak tahu kenapa. Boleh faham kan? Sebab tu yang kita belajar yang malam ni, yang kita belajar yang tadi formula tu adalah untuk memudahkan prinsip pertama. Itu guna dia. Dan perbezaan ni banyak kegunaan dia dalam aplikasi seharian. Banyak kegunaan dia. Sebab tu dia buat formula tu untuk memudahkan kamu. Kalau dia suruh buat pakai macam ni semua, bayangkan kalau kuasa 5, kuasa 6 jam. Sangat suka. Jadi lepas ni kita tengok bila soalan perbezaan, kamu hanya terus kena ingat formula dia dan insya-Allah dia akan lebih mudah. Okey. Jom kita tengok seterusnya formula. Boleh Boleh Syafika? Ingat dah yang ni? Boleh. Okey. Jom kita tengok formula tadi nombor apa? Nombor 2 kan? Formula yang ketiga. Formula ketiga kat sini. Formula ketiga sebenarnya tadi saya dah cerita lebih kurang sikit pasal formula ketiga tu, iaitu formula untuk dy dx nombor 3. Cikgu, Ya? kamera cikgu kabur. Oh ya. Dia kena cakap dengan diam dia. Fokus. Formula nombor 3, dia kata jika y sama dengan fx campur dengan gx. Maka dy dx adalah sama dengan f prime x campur dengan g prime x. Pula dia tengok ada prime pula ni. Datang apa pula ni? Sebenarnya benda ni sama iaitu fx ni maksudnya bezakan x tersebut. Macam yang kita buat tadi. Sebab tu macam tadi saya buat kata y sama dengan 4x kuasa 3 campur dengan 5. Contoh macam ni kan. Jadi maksudnya ada dua. Ni f, ini g. Jadi dy dx dia
sama dengan buat 1/1. Itu maksud formula ni. Buat 1/1. Maksudnya yang depan ni akan jadi apa? 12 X kuasa 2 campur yang belakang akan jadi apa? Kosong. Jadi jawapan dia akan dapat 12 X kuasa 2 sahaja. Ini yang dimaksudkan dengan soalan tu. Formula ni. Formula yang ketiga. Okay? Tidak ada pembaharuan apa-apa pun. Okay? Saya masuk terus lompat pergi nombor 4. Saya kena bagi tahu yang ni lah. Kena bagi tahu juga. Nombor 4 ni penting. Nombor 4 ni kalau dia ada melibatkan, kita panggil dia kuasa negatif. Kuasa negatif. Sama kan sebenarnya? Contoh. Apa jadi bila Y kan sama dengan apa-apa kuasa negatif kan? Y melibatkan kuasa negatif. Saya tulis mana kuasa negatif ni? 1/fx. Kan? 1/fx bawah ni linear, jadi dia akan jadi apa? Kuasa dia akan jadi negatif. Apa kamu buat? Kamu hanya perlu naikkan benda ni ke atas, kan? Bentukkan indeks negatif. Kemudian buat seperti kaedah nombor 2. Kan? Buat seperti kaedah nombor 2. Naikkan dulu. Kan? Baru faham. Itu dia. Contoh macam ni. Contoh, kita ambil contoh 4 kat sini. Bagi kat situ. Apa jadi kalau soalan dia melibatkan Y sama dengan 2/X kuasa 5. Macam tu. Kan? Boleh tak kita buat ni terus? Tak boleh. Kita kena naikkan ni ke atas dulu. Masa kita naikkan ke atas, dia tetap akan jadi Y juga, tak berubah. Cuma 2X ni akan naik, dia akan jadi kuasa negatif. X kuasa negatif 5. Bila dah jadi macam ni, baru kita boleh buat dy dx. Kan? Dy dx kita macam biasa dah formula dia. Darab depan. Boleh congak kan? Negatif 5 darab 2. Jadi negatif 10 X tolak 1. Ni aja hati-hati. Negatif 5 tolak 1, dia akan jadi negatif 6. Okay? Dan biasanya, lepas kita naik, kita kena turun balik. Dia kena turun balik. Jawapan kita akan jadi negatif 10. Yang ini turun balik. Dia akan per dengan X kuasa 6. Ini yang saya maksudkan dengan kalau melibatkan satu benda yang kita panggil dia kuasa negatif. Boleh faham? Boleh cikgu. Okey. Okey. Yang ini A contoh A. Kan? Kalau dia ada ramai pun tak ada masalah kan? Tak ada ramai. Contoh saya bagi kat sini kadang-kadang dia bagi pelik tau. Soalan dia bagi jadi saja, kita dah faham, dia nak bagi susahkan soalan tu. Dia buat macam mana? Dia buat apa jadi kalau Y sama dengan 3X kuasa 3 campur dengan 2X tolak 5 per dengan ada per kat bawah dia X kuasa 4 contoh. Nampak apa jadi Jadi bila kamu jumpa soalan macam ni, dia ramai-ramai macam ni, pastikan kamu tengok. Kalau seorang kat bawah, maksudnya kita boleh permudahkan dia. Kan? Bila kita permudahkan dia, dia akan jadi apa? Dia akan jadi Y sama dengan kita pecah satu-satu. 3X kuasa 3 per X kuasa 4 campur 2X per X kuasa 4 tolak 5 per X kuasa 4. Kaedah dia. Lepas tu kita permudahkan. Okey, yang ini 3 dengan 4. Kita boleh tolak. Boleh tolak jadi apa? 3 mati. Bawah mati tinggal 1. Kan? Yang ini atas 1, bawah 4. Jadi kita potong. Potong. Yang ini tinggal 3. Kemudian sebab dia duduk kat bawah, kita kena guna sistem ni. Jadi Y sama dengan akan jadi apa sini? 3X kuasa negatif 1 kat sini. Campur dengan 2X kuasa negatif 3 kat sini. Tolak 5X kuasa negatif 4. Ini hukum indeks. Form 4. Tapi belum Ini belum buat pembezaan. Masih lagi Y. Bila dia dah sebaris macam ni, baru kita boleh buat dy dx kita. Apa jadi dy dx? Dah boleh congak dah. Darab depan negatif 3.
tolak 1, negatif 2. Kan? Darab depan, negatif 6. Tolak 1, negatif 4. Darab depan, negatif-negatif, positif 20. X kuasa, negatif 5. Okey? Nak cantikkan, turunkan semula ke bawah. Dia akan jadi negatif 3 per X kuasa 2 tolak 6 per X kuasa 4 campur 20 per X kuasa 5. Tak payah sama ke bawah, sampai sini saja. Cuba perhatikan. Dia dah berkembang, sedikit demi sedikit dia berkembang. Daripada asas yang utama tadi. Kemudian. Boleh ke? Boleh cikgu. Boleh. Okey. Saya masukkan nombor 4 ni, nombor 5. Dia banyak benda ni yang bila banyak formula macam yang kamu kena hafal, kan? Tapi kita tak payah hafal bila kita dah biasa pakai, okey. Dan ni kita panggil dia formula nombor 5 pula. Formula nombor 5 iaitu pasal kurungan. Pasal kurungan kuasa. Kurungan kuasa. Macam mana kurungan kuasa? Contoh kurungan kuasa. Saya bagi kat sini. Apa jadi kalau soalan dia melibatkan ada satu kuasa yang lebih? Yang perlu kadang-kadang kamu kembangkan. Jadi banyaklah cerita dia jadi. Contoh kat sini. Saya ambil kurungan kuasa. Saya buat kat sini. Contoh. Pakai contoh senang. Apa jadi kalau soalan dia Y sama dengan kurungan X campur 5 kuasa 3. Nampak? Ini kita panggil dia kurungan kuasa. Kurungan ada kuasa. Okey. Bila jadi macam ni, kamu tengok soalan dia. Dia ada kaedah dia untuk jawab. Kamu tak perlu kembangkan ni semua. Kuasa 3 tak perlu kembang jenuh. Kalau kuasa 5, 6 mampus nak kembangkan. Jadi kita gunakan pembezaan dengan menggunakan kurungan kuasa. Teknik dia senang je. Yang pertama apa kamu buat? Kamu macam biasa. Nombor 1 darab depan. Darab depan. Nombor 2 macam biasa, masih lagi biasa iaitu tolak 1. Cuma dia ada tambahan. Yang ketiga, kamu kena beza dalam. Beza dalam, bawa belakang. Okey, tengok saya tunjuk contoh. Darab depan, tak ada masalah. 3 ni pergi depan. Y sama dengan 3 pergi depan. 3. Okey, tolak 1. Siapa yang efek? Kuasa 3 tu yang pergi tadi dia akan tolak. Yang dalam kurungan ni jangan usik. Yang ini tinggal 2. Okey. Kemudian beza dalam. Beza dalam maksudnya apa jadi kalau Y sama dengan X campur 5? Apa dy dx dia? Biasanya kita boleh congak. Apa dy dx dia? Dy dx dia akan dapat apa? 1 sahaja. Yang ini je 1. Yang ini kosong tak payah. 1. Dia kata beza dalam dapat 1. 1 ni kena bawa belakang. Kena duduk sini. Siaplah jawapan kita. Last kali apa kita buat? Darab depan belakang. Darab depan belakang. Okey. Yang jadi jawapan kita akan jadi 3x tambah 5 kuasa 2 habis. Okey. Tengok satu lagi contoh. Ya. Macam mana dy bagi dx tu sama dengan 1? Satu macam tadi yang kita belajar tadi. Formula dia. Kalau x saja jadi apa? Kalau x saja maksudnya apa? X saja maksudnya y sama dengan 1x. Kan? Formula yang yang ada x tu tak buang x, ingat tadi. Jadi dy dx sama dengan apa yang tinggal? 1. Tapi kita tak perasan sebab nombor 1 tu tidak ditulis. Boleh?
Azrina. Cikgu, yang 3 kat depan kurungan tu dari mana cikgu? Ni, ini Ah, formula kita darab depan. Formula darab depan maksudnya 3 ni pergi depan. Oh, okey. 3. Apa-apa nombor, tak kisah apa-apa nombor. Nombor tu akan pergi ke depan. Nombor tu akan ke depan. Okey? Okey. Baik, cuma tengok satu sekali lagi. Nak tengok B ya, boleh nampak. Apa jadi Y sama dengan saya letak 2. Sini saya letak 3X tolak 4 kuasa dengan 4. Nampak? Ni lagi jelas, lagi senang nampak. Okey, jadi apa dy dx kita? Dy dx adalah sama dengan, nampak? Langkah pertama, darab depan. Jadi 4 dia akan pergi, dia jumpa dengan 2 dulu. Kan? Bila dia jumpa dengan 2, dia kira dia apa? 8. Kemudian dalam ni jangan usik. 3x tolak 4. Apa jadi dengan 4? Tolak 1. Tinggal 3. Okey, dah siap belum? Belum. Kena beza dalam, bawa belakang. Okey, jom kita tengok. Siapa yang kita bawa ke belakang? 3x. Bila kita bezakan, tak payah buatlah benda ni. Dia akan bagi yang simple. Jadi kamu kena congak je. Kalau 3x dapat 3. Kalau 4 dapat 0. Tak payah tulis. Jadi bawa 3 je sudah. Okey. Jawapan akhir kita akan jadi apa? 24 3x tolak 4 kuasa 3. Okey, boleh faham? Tak payah kamu nak kembangkan bracket. Okey. Sekali lagi kita buat sama-sama. Kita tengok C. C, apa jadi kalau saya bagi kat sini? Y sama dengan negatif 2/5. Okey, sini 2x campur 1 kuasa dengan 5. Okey. Tengok sana dulu. Buat sama-sama. Jadi, langkah pertama, apa kita buat? Darab depan. Bila kita darab depan, siapa yang efek? Yang efek dia adalah 2 saja. Jadi, jawapan kita akan terus dapat dy dx sama dengan negatif 10/5 kurungan jangan ubah 2x tambah 1 kuasa tolak 1 tinggal 4. Beza dalam ni, saya biasa tarik ni je, bawa sini. Boleh tarik, kalau 2x kita tarik jadi 2. Okey. Cuma hati-hati kat sini. 10 dengan 5 boleh kecilkan. Jadi yang tinggal 10 bahagi 5 dapat negatif 2. Negatif 2 darab dengan 2. Jawapan akhir kita akan dapat negatif 4. 2x campur 1 kuasa 4. Habis. Boleh faham? Okey. Jadi cikgu, kalau macam dalam kurungan dia tu 2x tambah 100 pun, jadi macam dia tak payah usik lah yang 100 ke x apa semua tu. Jadi sama dengan 2 jugalah sebenarnya. Betul. Sebab apa? Kalau dalam ni 100 sekalipun, bila kita bezakan dia, nombor tak ada efek. Prinsip yang pertama tadi. Ingat tadi, terbitan yang pertama. Kalau y sama dengan k, dy dx sama dengan apa? Kosong. Jadi tak payah. Dia tak ada efek. Okey. Macam mana ada efek? Kalau kat dalam ni ada kuasa pula. Yang ni soalan dia masuk dalam bahagian aras tinggi sikit lah. Tiba-tiba dia bagi soalan macam ni. Bagi soalan dia bagi tahu kata dy sama dengan, saya buat kat situ ada x kuasa 3, nampak? Ada x kuasa 3 campur dengan ada 2x lagi. Okey, lepas tu ada kuasa lagi 4. Nampak? Jangan pergi kembangkan benda ni. Kacau. Kita terus boleh gunakan teknik kurungan kita yang mana dy dx, apa kita buat mula-mula?
4 ni yang akan pergi ke depan. 4 akan pergi ke depan, dia akan jadi 4. Dalam kurungan, jangan usik. Tambah 2x. 4 ni akan jadi apa? Tolak 1, tinggal 3. Cuma yang ini ada x, ini ada x. Dua-dua ni akan pergi ke belakang. Kamu kena bezakan dua-dua orang ni, bawa ke belakang. Boleh congak? Kalau x kuasa 3 dapat apa? Kita bezakan x kuasa 3. Berapa dapat? Boleh? Boleh congak? Tak, saya tak faham. Kalau x kuasa 3 maksudnya kalau y sama dengan x kuasa 3, jadi dy dx dia berapa? Itu maksud dia. Ingat lagi? Yang ini formula nombor 2 kan? Apa jadi? X kuasa 2. Pergi depan nak? Tak. 2x kuasa 3x. 3. Pergi depan dulu. 3x Pergi depan kuasa dulu. 2. Pergi depan dulu. 3x kuasa 2. Kita letak yang ni. Letak sini. Nampak? Campur dengan, kalau 2x. Kalau 2x jadi apa? Ingat? X jadi apa? Tinggal apa? 2x kuasa kosong. 2x kuasa kosong kita tulis sebagai 2 saja. 2 saja ni. Nampak? Okay. Kemudian kan last kali darab depan belakang kan. Kalau ramai-ramai macam ni, tak payahlah darab depan belakang. Nanti jadi 4 darab 3, 12 darab 8. Ni dah cantik lah, maksudnya dah faktor cantik kalau macam ni. Yang kita darab depan tu dengan belakang kalau nombor dengan nombor saja. Okay? Kalau macam ni, biar macam ni pun tak apa. Cukup. Kalau kamu nak darab juga pun tak ada masalah. Kan nak darab juga, nak bagi ramai-ramai ni banyak sangat. Nak 3, nak 2 je. Boleh ambil depan dengan belakang saja. 12 x kuasa 2 campur dengan 8. Kena letak dalam kurungan semua ni. Baru letak ni balik. Ini jarang-jarang. Ini maksudnya kalau soalan melibatkan aras tinggi saja. Tengok. Okay? Tapi konsep dia sama. Cuma kamu kena cepat kat mana? Yang basic-basic ni. Basic memang kena cepat. Jadi kita akan drill kejap. Yang basic je. Basic je. Cikgu jap nak tengok yang tadi. Yang ni. MD. Okey dah. Okay. Jadi kat mana yang penting? Kamu kena cepat dekat yang basic. Yang basic memang kena congak. Kena laju. Yang mana? Yang melibatkan formula nombor 1, 2, 3 tu. Yang sangat penting Jadi kita test Salin je, senang je. Cari dy dx. Okay. Nombor 1. Y sama dengan 4x kuasa 3 campur 2x kuasa 2 tolak 5. Kamu terus buat je. Dy dx dia berapa. Okay. Nombor 2. Y sama dengan 5x kuasa 4 tolak 3x kuasa 3 campur 2x tolak 9. Kamu terus buat je. Dy dx dia berapa. Yang ni kena laju ni. Kalau kamu laju ni maksudnya topik ni kaya senang. Ini basic-basic ni. Ni basic. Okay. Y sama dengan 2x campur 1 kuasa 3. Terus dia dapat ni. Dy dx. Sama dengan 4. Okay. Y sama dengan negatif 3 per x
kuasa 2. Okey. Kemudian nombor 5. Y sama dengan 4/3 X kuasa 5. Nombor 6. Yang ini saya saja je bagi kamu tambahan sikit, nak bagi kamu fikir kejap. Y sama dengan -3. X kuasa 2 campur 3X kuasa 5. Cuba. Terus cari dia punya divide dx. Yang ini kenapa saya tak buat divide dx terus? Sebab yang ni dia tak boleh buat terus. Tak boleh buat terus, kena ada 2 step. Yang ini semua boleh terus. Faham buat yang ini? Minggu depan baru saya boleh bagi yang soalan berdasarkan buku teks. Sebab buku teks kalau tengok soalan dia mula-mula tengok ganas. Soalan dia memang ganas. Jadi kena faham dulu konsep dia. Tengok nombor-nombor yang simple-simple macam ni. Dia ubah sikit je jadi susah pun kita dah boleh dapat tangkap. Sebab konsep dia memang tu je. Formula dia. Simple. Ada dah dapat semua? Saya baru sampai nombor 3 cikgu. Baru okey, nombor 3. Okey. Apa ni? Rara, Ikra. Boleh buat ke? Rara? Boleh. Boleh okey. Dah dapat cikgu. Semua. Cepita. Ui, dahsyat, laju. Yang mana paling susah ke Cepita? Yang last kali tu je komplit saya jawab slow sikit. Tapi the rest boleh lah. Boleh. Alhamdulillah. Sabrina, boleh? Boleh cikgu. Boleh. Balkis tak masuk mana ni? Dia tak sihat ke? Dia keluar. Oh, dia keluar. Okey. Tengok. Bincang boleh? Azrina dah ke? Boleh lah cikgu, bincang je cikgu. Okey. Saya rasa yang ni laju ni, 3-3 ni senang, betul tak? 1-3 ni senang. Yang ini tu dapat congak tu dapat apa? 12. X kuasa 2 campur. Yang ini 4. X. Mamat ni tak payah. Siap. Dan nombor tak payah, tak tengok. Besar mana pun tak tengok. Yang ini 20. X kuasa 3. Tolak 3 kali 3, 9. X kuasa 2. Campur 2X, 2 je. Dia kemudian nampak kau punya sistem dia, senang cerita dia. Yang ini 3, 2, 6. 2X campur 1 kuasa 2. Ada orang kat dalam ni. Jadi orang kat dalam ni kalau kita bezakan, kalau 2X kita akan dapat 2. 1 tak payah. Di jawapan akhir kita akan dapat
12 2x campur 1 kuasa 2. Okey. Sampai 1, 2, 3 ni semua betul ke? Boleh? Saya betul semua. Betul, betul semua. Zika? Okey. Okay, betul cikgu. Ini senang lah kan? Okey, tengok. Sabrina dengan Dara boleh Okey. Yang Boleh, ini, yang ini apa masalah dia? Dia kat bawah. Tadi saya cerita. Kalau kat bawah tak boleh buat terus. Kena naik ke atas dulu. Jadi dia akan tukar sama dengan dia kat sini dulu. Negatif 3 X kuasa negatif 2. Baru kita boleh buat divide X. Divide X dia akan jadi apa? Ni, darab ni akan jadi 6. X kuasa negatif 2 tolak 1. Negatif 3. Nak bagi cantik jawapan kita, yang negatif ni turun ke bawah balik. Jadi 6 per X kuasa 3. Macam mana? Syafiqah, betul ke? Dapat? Betul. Cikgu kalau tertinggal kena cantikkan tu boleh ke? Jawapan kita tu. Ni jawapannya, ini pun ni jawapannya. Ni Okey. jawapan, ni pun jawapan. Kan? Okey. Ni kalau satu markah soalan ni satu markah, buat ni pun satu markah, masih lagi satu markah. Kan? Cuma kita tak risau sangat sebab apa soalan admit dia tak ada objektif. Yang problem dia kalau ada objektif, maksudnya kamu dah buat macam ni, kemudian objektif tak ada, kamu pun jam tiba-tiba nak exam kan. Rupanya jawapan dia sama. Kan? Yang itu selalu berlaku dalam math. Sebab math ada soalan objektif. Soalan objektif tu bahaya kadang-kadang, dia boleh tukar cara tulis tu. Kita ingat tak ada jawapan. Okey. Yang ni pun sama juga. Cuma yang ni kamu kena ingat bila naik atas, 3 tak naik tau. Yang naik yang X saja yang naik. Jangan naikkan 3. 3 masih kat situ. 4/3 masih kat situ. Yang naik X saja. X kuasa negatif 5. Macam tu. Baru kita buat dy dx sama dengan darab depan. Negatif 20/3 tu tak ada effect pun. Dia tunggu je situ. Okey. Kemudian yang ini akan jadi tolak 1. X kuasa negatif 6. Okey. Dah cantik dah. Kita hanya perlu turunkan ke bawah saja. Negatif 20/3 X kuasa 6. Yang ni macam mana? Dapat? Sama? Dapat? Kena hati-hati kan. Kadang-kadang saya tengok ramai buat yang kalau saya pergi seminar dia macam dia kalut-kalut buat dengan 3 naik ke atas. Itu kacau. Dia hanya melibatkan apa? Indeks hanya melibatkan X saja yang akan naik ke atas. Okey. Yang ini adalah yang paling susah sebenarnya. Okey, tapi tak apa. Faham yang ini sama. Jadi kita dapat kat situ adalah dy dx sama dengan ni negatif 15. Dalam tidak berubah. Okey, 5 tinggal 4. Yang problem dia yang ni. Tapi sekali lagi kalau kamu boleh buat ni, yang ni pun senang lah. X kuasa 2 akan jadi 2x. 3x akan jadi 3. Tak nak apa? Tak nak darab pun tak apa, cukup. Dapat betul semua? Betul. Okey. Semua cantik Cikgu lah. tak payah darab ke last kali tu? Tak payah. Kalau nak darab pun tak ada masalah. Macam saya beritahu dah. Sama ada nak darab tu nak cantikkan saja. Tak payah darab tak apa. Sebab dia dah apa? Dia dah faktor siap. Faktorisasi siap. Sebab tu kita kadang-kadang bila kita darab nombor tu, jadikan kalau kuasa dia besar sangat kat sini, nombor belakang ni bila kita darab dia akan jadi sangat besar. Dia tak cantik. Biar macam ni. Boleh? Okey. Kita masuk bahagian seterusnya, bahagian yang ada melibatkan nilai. Ada nilai gantian. Nilai gantian ni maksudnya bila dia bagi nilai X. Soalan ni banyak kamu jumpa dalam soalan-soalan aplikasi nanti. Soalan aplikasi nanti bagi contoh kat sini. Belum habis lagi. Tadi nombor apa? Nombor 5 formula. Dia ada seko lagi. Lupa pula saya nanti. Tak bagi kamu. Formula yang melibatkan apa? Yang ini melibatkan cert.
punca kuasa. Melibatkan punca kuasa. Sebenarnya sama je. Kalau kamu jumpa punca kuasa pun, punca kuasa ni kena buat apa? Kena tukarkan dulu kepada bentuk indeks. Bentuk indeks. Kemudian kita buat tu yang darab depan macam biasa. Bezakan dia. Bezakan macam biasa. Kemudian kamu kena bentukkan balik dalam bentuk biasa. Ini bentuk indeks. Kemudian jadikan bentuk punca balik. Punca semula. Okey? Tengok macam ni kan tak faham pun. Apa jadi bila kita tengok soalan dia? Katakan soalan dia. Contoh, cari dy dx. A. Y sama dengan, dia keluar ni. Nampak? Kan? Punca kuasa 2 kat sini saya tulis 3x campur 1. Gitu soalan dia. Ini yang jadi, alamak. Tak ada masalah. Tukarkan dulu ke bentuk indeks. Bila kita tukar ke bentuk indeks, kamu akan tengok apa jadi. Y sama dengan, nampak? 3x campur 1. Okey. Punca kuasa 2 tukar kepada kuasa 1/2. Ingat. Nampak? Bila kita dah buat tukar kepada bentuk macam ni, maka kita akan gunakan teknik kurungan untuk selesaikan. Kita akan gunakan teknik kurungan. Apa teknik kurungan tadi? Ingat semula teknik kurungan. Jadi jawapan kita tu dapat dy dx sama dengan darab depan. Akan jadi 1/2. Kemudian 3x campur 1. Okey. 1/2 tolak 1. 1/2 tolak 1 akan jadi negatif 1/2. Cantik kan? Kuasa negatif tulis kat mana? Dekat bawah. Siapa yang dekat bawah? 2. Dia akan duduk sebelah 2. Jadi 1 tinggal seorang-seorang kat atas. 2 punca kuasa. Sorry. Saya terlupa pula. Kurungan kena ada apa? Beza dalam bawa belakang. Lupa pula ini. Tinggal ni. 3. Okey. Jadi atas dia bukan 1 lah. Atas dia jadi 3. Ni tulis mula. Siap. Okey. Tapi kalau yang kamu nak tulis dalam bentuk indeks pun boleh. Kamu tulis 3/2 3x campur 1 kuasa negatif 1/2 ni pun boleh, tak ada masalah. Okey. Dua-dua ni adalah benda yang sama. Ingat kalau dia keluar cert dia kena tukar dulu cert ni kepada bentuk indeks. Lepas tu buat teknik kurungan. Buat macam biasa. Nak turunkan balik boleh, tak nak turunkan boleh. Okey, boleh faham tak ni? Ingat lagi tak? Indeks punca jadi panggil dia power root. Boleh? Okey. Kamu cuba tengok B Saya bagi punca ada. Kita panggil dia kuasa pun ada. Y sama dengan punca kuasa 3. Dalam ni pula 2x campur 1 kuasa 2. Dia ada. Sini ada, sini ada. Jadi kena ingat dalam bentuk hukum indeks dulu. Dalam hukum indeks, bila kita tukar macam ni, ini kita panggil dia power root. Power root. Jadi kita tukarkan dia jadi 2x campur 1, power dia 2, root dia 3. Dah jadi macam ni, senang. Perbezaan dah boleh nampak dah teknik dia. Okay, dah terus boleh buat dy dx sama dengan darab depan 2x campur 1 kuasa 2/3 tolak dengan 1. Negatif 1/3 beza dalam bawa belakang.
Ini jawapan dia lebih cantik kita buat dalam bentuk indeks lah kalau macam ni. Jadi jawapan dia akan jadi apa? 4/3 2x campur 1 kuasa negatif 1/3. Kalau nak buat turun, bawa turunlah dia orang ni jadi punca kuasa 3 kat bawah. Okey? Boleh faham ke ni? Dia dah guna dua benda. Punca kuasa, set, tukar bentuk indeks, teknik kurungan. Teknik kurungan tu sangat penting. Boleh? Boleh cikgu. Boleh? Okey. Tengok. Saya bagi kamu dalam 3 soalan untuk masukkan nilai. Masukkan nilai maksudnya kamu buat perbezaan, lepas tu kamu masukkan nilai. Okey? Contoh soalan. Bagi kat situ, cari dy dx. Okey? Kemudian bagi setiap nilai x yang diberi. Nampak? Cari dy dx bagi setiap nilai x yang diberi. Dia lain pula. Di soalan ni jadi pusing-pusing ni. Dia bagi apa? Y sama dengan 3x kuasa 2. Bagi x sama dengan 2. Contoh. Okey. B, y sama dengan negatif 2/3 x kuasa 3 bagi x sama dengan 1. Okey. C, kat situ y sama dengan 8x kuasa 5 campur 3x bagi x sama dengan negatif 1. Dan D, y sama dengan 2/5x kuasa 3 bagi x sama dengan 1. Dia bagi nombor simple je. Okey. Maksud soalan ni macam ni. Kau boleh ambil sekejap. Tengok. Maksud dia macam ni. Mula-mula kena buat apa? Buat dy dx dulu. Jadi, dy dx sama dengan darab depan tolak 1. 6x. Okey. Kemudian kita buat apa? Kita kena gantikan x ni, yang last ni dengan 2. Itu je maksudnya. Jadi, 6 ganti dengan 2. Dapat jawapan kita 12. Itu maksud soalan ni. Cari dy dx bagi setiap nilai x yang diberi. Okey? Boleh cuba? Cuba. B, C, D. Try.
Dah dapat ke? Okey. Dah cikgu. Dah. Okey, tengok. Sebenarnya benda ni, kalau dia bagi nombor macam ni, kita boleh check jawapan dia dengan menggunakan kalkulator. Kan? Contoh, kamu tengok dekat kalkulator kamu dia ada DDX. Shift DDX. Ni kalkulator saya dia keluar macam ni lah. Kalkulator kamu tekan je, dia keluar kurungan. Kemudian kamu kena type lah soalan dia. Type soalan dia 8 alpha X kuasa 5 kemudian campur 3 alpha X. Tapi kalau sikit-sikit ni tak payahlah tekan kalkulator ni, tak tono kan. Okey, kemudian kita letak X dia berapa? -1. Itu dapat jawapan 43. Nampak? Semua boleh buat. Kan? Asalkan perbezaan ada nombor. Kan? Kalkulator boleh check. Bagilah susah macam mana soalan, dia boleh check. Tapi dalam kerja tak adalah. Kamu tak adalah markah dalam kerja. Jadi kamu boleh check. Dia tak akan salah lah. Kan? Okey. Kembali kepada manual tadi. Biasa. dy dx sama dengan 40. X kuasa 4. Okey. Campur dengan yang ini 3 sahaja. Gantikan dengan -1. Jadi kita akan dapat 40 kalikan dengan -1 kuasa 4. Hati-hati. Kan? Nombor negatif kena letak dalam kurungan untuk kuasa. Campur 3. Dapatlah jawapan kita kat sini 43. Macam mana kita tekan kalkulator tadi. Okey. Dia penting apa? Perbezaan tu dibagi X. Ganti-ganti nombor senang. Dia tekan kalkulator je pun. Okey. Tengok ni pula. Ni akan jadi apa? dy dx sama dengan 3. Okey, kamu tengok. Bila 3 bawa depan, kamu nampak 3 kat bawah. Kamu matikan je. Mak matinya tu. Boleh. Jadi kita terus yang tinggal apa? -2. X kuasa 3 tolak 1 kuasa 2. Macam tu. Masukkan pula 1. -2, 1 kuasa 2, dapat jawapan -2. Dia mudah je. Okey. Yang ini 2 step lah. Kena naik atas dulu. Y sama dengan 2x kuasa -3 per dengan 5. Jadi dy dx sama dengan -6x kuasa -4 per dengan 5. Okey, kalau macam ni tak payah turun bawah. Dia bukan nak tengok tu pun. Dia nak tengok jawapan akhir kita. Ganti dulu 1. Jadi bila kita ganti 1, jawapan kita akan dapat -6. 1 kuasa -4 per 5. 1 ni kuasa berapa pun tetap jawapan dia 1. Jawapan akhir kita -6 per 5. Okey. Dapat semua? Boleh? Boleh. Boleh Dia yang penting kamu dah nampaklah idea dia, apa idea yang berkenaan dengan pembezaan. Okey. Kita masuk bahagian yang paling tak disukai ramai. Minggu lepas prinsip pertama. Kan? Kali ni kita panggil dia petua. Kan? Petua ni saya akan pakai, kali ni saya akan pakai. Tadi formula lain, ni petua. Petua bahagi. Petua bahagi ni kita guna apabila soalan kita tak boleh kecilkan. Tak boleh kecilkan. Macam mana tak boleh kecilkan? Contoh saya tulis jika y sama dengan u per v. Ini formula. Formula ni dia bagi dalam exam. Kamu kalau nak hafal pun boleh. Jadi dy dx sama dengan v du dx tolak u dv dx per dengan v kuasa 2. Jangan nangis. Dah tengok formula ni kan. Dia bagi. Okey. Jadi macam mana soalan dia? Jangan tengok ni takut. Tengok soalan dulu macam mana. Katakan soalan dia. Cari dy dx. Bagi y sama dengan 2x campur 1 per dengan x campur 3. Nampak? Kalau macam ni, kita tak boleh potong tau. Tak boleh potong. Ni nak buat macam mana? Kalau kita nak buat pakai formula 1 sampai 6, tak boleh buat.
Sebab tu dia keluarlah benda ni, formula ni, nampak? Bila formula ni, kita hanya perlu let kejap. Jadi kita katakan yang ini jadikan U, yang ini jadikan V. Ini tanda je, tapi kena jalan kerja buat yang cantik. Contoh, buat kat sini. Oleh sebab itu, kita buat kat situ, U sama dengan 2X campur 1. Itu V sama dengan X campur 3. Lepas tu kita pun buat, okay, apakah du dx? Du dx kita apa? 2. Okay, apakah dv dx? Dv dx kita adalah sama dengan ni 1. Dia tak akan bagi susah tau. Dia tengok kau faham tak cerita ni. Okay? Okay, dah dapat macam ni. Kita dah boleh masuk formula. Oleh sebab itu dy dx, formula dia apa? Kan? Kalau y u per v, dia akan dapat mesti mula dengan v dulu kan. V du dx tolak dengan u dv dx per dengan v kuasa 2. Saya selalu tulis, walaupun formula kat sebelah ni, tulis semula. Baru kita gantikan. Siapa v kita? Pergi tengok. Ni. X tambah 3. Jumpa dengan siapa? Du dx. Mana du dx? Sini. Biasanya dia akan jumpa cross macam ni. Okay. Bila cross macam ni, seorang jumpa ramai, kita tak tulis. Kamu jangan tulis macam ni pula. X tambah 3, 2. Ini tak seronok cerita dia. Betul, tapi tak seronok. Jadi macam mana cara terbaik tulis? Kita tulis 2 dulu. X tambah 3 baru cantik cara kita tulis. Sebab dia darab, boleh darab. Memanglah formula dia V du dx. Tapi V darab dengan du dx. Du dx darab dengan V adalah benda yang sama. Tolak U dengan dv dx. Biasanya ni dengan ni ya. Kan? Jadi darab dengan 1. Nak tulis ke 1? Tak payah. Buat dalam gulungan terus saja. 2x campur 1 per dengan apa formula dia? V kuasa 2. Siapa V atas? X tambah 3 kuasa 2. Okey. Untuk menghabiskan soalan ni, yang bawah kuasa 2 kamu tak payah kembangkan. Kan? Jadi kamu hanya perlu selesaikan benda ke atas ni saja. Kan? Jadi yang ini selesaikan saja ke atas. Ni ingat negatif masuk, jangan lupa negatif. Negatif masuk. Dia akan dapat 2x campur dengan 6 tolak dengan 2x tolak dengan 1 per dengan x campur 3 kuasa 2. Ini kamu akan nampak dalam soalan exam SPM banyak soalan macam ni. Okay, jadi apa jadi? 2x tolak 2x habis 6 tolak 1 tinggal 5 per x tambah 3 kuasa 2. Maka siaplah soalan. Ada soalan? Boleh? Nampak tak flow dia macam mana? Okay. Kalau dalam exam terlupa formula ni, ada dalam senarai formula. Jangan takut. Okay. Ikut contoh ni sebiji, kamu cuba. Cuba cari dy dx bagi x tolak 1 per dengan 2x campur 5. Cuba, try.
Boleh ke? Tengah buat je. Tengah buat. Okey, okey. Cuba. Cikgu, saya dapat 6 per dalam kurungan 2x tambah 5 kuasa 2. Okey, dapat 6 kan? Macam mana? Berapa? Yang atas ni? Betul, saya dapat 6 Okey. atas dia. Okey, boleh. Yang lain boleh ke? Bincang Tengok. Siapa ni? Boleh. Syafika dapat? Dapat cikgu? Dapat. Sabrina, Rara, okey? Dapat tapi tak tahu betul ke tak. Okey. Jadi, kalau jumpa soalan macam ni, okey. Terus buat, kita let, kalau kamu tu let apa, jadikan dia y sama. Dia tak ada y pun kat sini kan. X tolak 1 per 2x campur 5. Jadi, kita jadikan dia u. Jadikan v jadi u sama dengan x tolak 1, v sama dengan 2x tambah 5. Jadi du, kalau kamu nak ringkas du dx, kamu tak payah tulis dx, tak apa, tulis du saja pun dah boleh lah. Dikira betul lah jalan kerja dia kan. Panjang pula du dx kan. Sama dengan 2. Kita masuk formula kita kan. Dy dx sama dengan, kita ambil siapa dulu? V du, yang ni. Okey, jadi 2x tambah 5 tolak dengan ini. 2x tolak 1 per dengan v kuasa 2. Okey, jadi yang tinggal apa? 2x tu tambah 5 tolak 2x campur 2. 7 lah, Azalina. Sama dengan 7 Azalina. Azalina salah kat mana? 7. Saya salah darab dengan yang positif 2 tu saya jadi positif 1. Oh, kembang ni. Kamu lupa negatif. Okey. Boleh? Yang lain dapat ke? Jaga-jaga negatif. Negatif biasanya kena hati-hati macam kembangkan nombor negatif tu. Okey? Boleh? Itu lebih kuranglah basic dalam perbezaan. Kita panggil dia terbitan pertama. Kan? Ataupun kita panggil dia terbitan pertama bagi fungsi algebra. Kan? Okay, saya harap kamu boleh dapat idea sikit lah pasal perbezaan ni. Maksudnya kalau orang kata perbezaan tu susah, kamu kata try lah dulu. Boleh cuba. Kan? Sebabnya benda ni boleh buat, bukan susah. Kan? Tapi kamu tengoklah dia banyak 1, 2, 3 macam mana kaedah-kaedah dia kan. Kalau kita ingat satu kaedah saja, tiba-tiba kaedah dia bertukar, itu yang jam tu. Sebab tu saya bagi banyak kaedah untuk kamu. Kan? Formula 1, formula kalau macam ni macam mana, 2 macam mana, 3 macam mana, kamu try buat. Okay? Cuma untuk kalau kamu dapat latihan, kamu boleh tengok mana-mana buku latihan boleh, tapi buku teks hati-hati dulu kan. Buku teks ni saya tak sentuh lagi soalan dia. Soalan buku teks dia agak complicated sikit, tapi kalau kamu nak buat boleh. Ada yang mudah, ada yang agak sukar. Kan? Jadi insya-Allah untuk malam ni sampai sini dulu. Saya harap kamu dapat faham. Okey.
Jadi kita jumpa lagi insya-Allah minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua kan untuk hadir kelas pada malam ni. Terima kasih. Terima kasih Terima cikgu. kasih cikgu. Ini cikgu. Ya. Rara boleh Rara? Boleh faham? Boleh. Boleh je. Okey okey. Okay, bukan next week.